Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama sehinggalah ke waktu ini, detik ini dan juga ketika ini, dan kita mengharapkan agar kita dapat terus istiqamah dengan amal-amal kebajikan sepanjang usia yang Allah Taala berikan kepada kita. Kita berusaha melakukan sebaik mungkin dalam kehidupan kita amal-amal yang telah ditentukan oleh Allah dan meninggalkan segala perkara yang telah ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad ibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, kita menyambung kembali perkongsian melalui kitab 30 wasiat Imam Syafi'i dan kita masuk kepada muka surat yang ke-179, 179. Kata orang putihnya 179. Jadi apa nama ni? Orang Jawa kata 170 songo. Kan itu orang Jawa katalah. Siapa yang tak tahu bahasa Jawa, nanti kita boleh buat kelas Jawa, personal coaching. Okey. Jadi insya-Allah kita masuk kepada apa dia? Masih lagi dalam bab berkaitan dengan mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan pada tajuk kecil kebersihan badan dan pakaian. Dalam pada kita nak mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka antara perkara yang perlu untuk kita lakukan adalah kebersihan badan dan pakaian. Maksudnya apa dia? Iaitu kita perlu menjaga dari segi kebersihan dan penampilan kita. Kan sebab apa? Kebersihan badan ini mencerminkan diri kita, pakaian kita juga mencerminkan siapakah diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau jumpa orang dalam keadaan badan yang berbau, Allahu Akbar, kan kita kata kita orang yang beriman. Kita kata kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pakaian kita dengan baunya, dengan badan yang bau, Allahu Akbar. Jadi ada orang memang dia senang berpeluh saja, bau dia, orang kata apa dia, bau dia rau bau dia. Kan jadi kita kena jagalah, jangan sampai orang tak nak dekat dengan kita. Sebab apa? Bukan dia tak nak dekat dengan kita, Ustaz tak tahan Ustaz dekat dengan dia. Saya kalau bercakap dengan dia, saya kena tahan nafas. Kan tak cukup dengan bau badan, bau ketiak, bau mulut, segala-galanya dia berbau. Jadi manusia yang dikehendaki oleh Islam adalah manusia yang bersih. Kan an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Bersih bukan sahaja daripada segi mental, malahan fizikal juga. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya supaya membersihkan diri dengan mandi, terutamanya pada hari Jumaat. Seperti yang diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dan Muslim, katanya apabila seseorang kamu ingin pergi menunaikan solat Jumaat, maka dia perlu mandi, yakni mandi sunat. Jadi ini kelebihan orang yang pergi solat Jumaat, ada kelebihan dia. Nak mandi, nak pergi solat Jumaat, mandi dulu dapat pahala. Mandi pun dapat pahala. Islam itu cukup indah, kan? Cukup mudah. Dan bukan sekadar kita buat solat, puasa, haji, zakat, sedekah dan sebagainya. Mandi pun dapat pahala.
Kan. Jadi dalam Islam ni mandi sunat dapat pahala, mandi wajib dapat pahala, membersihkan diri juga dapat pahala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lagi dalam hadis yang dinyatakan oleh Asy-Syaikhan yang bermaksud, jikalau tidak menyusahkan umatku, pasti aku suruh mereka bersugi pada setiap kali hendak menunaikan solat. Jadi nak bagi tahunya apa dia? Untuk kita membersihkan diri kita, terutamanya bila mana kita nak solat, maka diberikan peringatan kepada kita sehingga mana sekiranya ia tidak menyusahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diberikan perintah supaya bersugi pada setiap kali sebelum menunaikan solat. Jadi disebabkan baginda Nabi SAW tidak mahu untuk menyusahkan umatnya, maka ianya menjadi sebahagian daripada perkara yang disunatkan, bukannya wajib. Jadi selain daripada bersugi, gosok gigi juga boleh kita lakukan. Jadi bersugi paling senang sebab apa? Gosok gigi just bawa kayu sugi kemudian boleh bersugi. Dan kalau kata setiap kali kita nak solat, kita kena bawa berus gigi, ubat gigi, berat nanam. Orang lain pergi tempat wuduk, dia berwuduk, datang kita duk gosok gigi pula dengan ubat gigi, segala macam jenis ubat gigi. Jadi penting. Sebab kita sendiri bila mana kita berhadapan dengan orang yang bau badannya, Allahu Akbar, bau dia lain macam, kan, dia buka mulut saja, automatik kita punya signal tahan nafas. Dia buka mulut, kita tahan nafas. Dia tak tahan. Kan. Jadi kena jaga penampilan. Apatah lagi penampilan kita ni bila mana sering berurusan dengan orang lain. Jadi kena jagalah, jangan disebabkan kita orang bukan Islam terutamanya melihat bahawa Islam ini satu benda yang kotor, tidak bersih, sedangkan Islam itu mengajak kita, baginda Nabi SAW mengajak kita supaya menjaga kebersihan. Begitu juga dengan pakaian. Pakaian juga perlu sentiasa dalam keadaan bersih. Badan serta pakaian yang bersih mewujudkan suasana selesa pada diri serta dapat meningkatkan taraf kesihatan manusia. Jadi pakaian yang bersih, tubuh badan yang bersih akan menyebabkan diri sendiri kita rasa selesa. Bahkan juga menyebabkan orang lain selesa bergaul dengan kita. Jadi di samping itu juga dengan pakaian yang bersih, dengan tubuh badan yang bersih, ianya juga dapat meningkatkan taraf kesihatan kita. Jadi percaya tak percaya kan, kita duk dengar selalu orang kata ada orang malas nak mandi. Kita ni paling malas kita nak mandi, kan. Kalau kata ada setengah orang dia cuti, time cuti kata malasnya hari ni nak bangun mandi pagi. Jadi apa yang dia buat? Pagi tu dia tak mandi pun, dia tidur sampai tengah hari bangun baru dia nak mandi. Ada setengah orang dia ambil dia ambil peluang time cuti ni lah mandinya petang, kan. Itu kita rasa dah malas sungguh dah orang ni mandi petang, kan. Tapi saya pernah jumpa satu orang yang mana dia mengadu dengan saya, dia kata, "Ustaz, saya tak tahulah nak cakap apa." Kan, saya tak tahu nak cakap apa, dia kata. Dia kata adik saya ni, muka surat 179. Adik saya ni, dia kata muda lagi, budak umur dalam belasan tahun, dalam 13-14 tahun begitulah, kan. Adik dia pula perempuan. Dia kata adik dia perempuan. Saya pun tak tahu, Ustaz, suruh sekolah dia tak nak sekolah. Suruh kerja dia tak mau kerja. Kerjanya dekat rumah, makan tidur, kan. Tapi yang tak seronoknya, Ustaz, dia mandi seminggu sekali. Bayang. Kan. Saya bila dengar budak perempuan pula tu umur belasan tahun mandi seminggu sekali, kan, takkan abang dia nak menipu pasal adik dia. Kata saya dah tak tahu nak cakap apa, Ustaz. Kan, bila kita tegur dia kata macam-macam lah, dia kata. Allahu Akbar, kita ni kalau kata kan bangun pagi lambat sikit nak mandi, rasa berlengas betul dah kita, kan. Rasa ketiak tu dah tak boleh nak, kita sendiri tak boleh nak tarik nafas dah. Kan. Macam mana orang lain boleh pula dalam keadaan begitu. Jadi jaga kebersihan badan, jaga kebersihan pakaian. Semoga kita berada dalam perlindungan dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya kebersihan itu mencerminkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyukai yang indah-indah, menyukai yang cantik-cantik, menyukai yang bersih-bersih.
Jadi Allah menyukai yang perkara-perkara yang baik-baik sahaja, yang buruk-buruk tak nak kan. Jadi manusia pun tak suka kan. Kita kalau kata cari pasangan kan, zaman-zaman kita muda dulu nak cari pasangan, nak cari yang comel-comel, nak cari yang pakaiannya lawa, nak cari yang bau badannya tak berbau yang sepatutnya kan, tak berbau dengan bau-bauan yang tak menyenangkan. Jadi begitulah dalam kehidupan kita. Bila mana kita sukakan sesuatu yang indah, kita sukakan sesuatu yang bersih, kita sukakan sesuatu yang menyenangkan kita, maka kita juga berusaha untuk melakukan perkara yang sama. Ini sebahagian, nampak macam Ustaz, ini benda-benda simple Ustaz, tapi inilah sebahagian daripada usaha kita untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya iaitu mengawal waktu tidur dan rehat. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur hidup manusia supaya sesuai dengan kejadian alam. Jadi Allah Taala dah susun dah kejadian manusia ini sesuai dengan kejadian alam. Jadi bila mana kita katakan kita inginkan sesuatu yang menjadi kebiasaan, maka kita kena ikut kebiasaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Dengan dalam surah An-Naba ayat 10 hingga ayat yang ke-11, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kami telah menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang melindungi, dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya terangnya masa untuk mencari rezeki. Jadi oleh itu sewajarnya masa yang banyak terluang digunakan bagi merehatkan badan di samping mengawal kecergasan. Apabila waktu tidur dan waktu rehat tidak dijaga dengan sempurna, kesihatan tubuh akan terjejas. Jadi ini kerana tubuh manusia berasa penat akibat kerja-kerja berat yang dilakukan. Jadi kalau kita tengok pada ayat ini, dikatakan apa dia tadi? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami telah menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang melindungi, dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya terangnya masa untuk mencari rezeki. Jadi Allah Ta'ala menyusun kan, yang terbaik yang dikatakan kita cari rezeki ni siang, malam ni masa untuk kita beribadah, masa untuk kita berehat, masa untuk bersama keluarga. Tetapi kehidupan sekarang ini akan diterbalik dah, Ada orang cari rezeki pada waktu malam, dia kerja shift malam. Ada orang mencari rezeki pada waktu malam sebab dia kerja buka kedai makan, buka kedai tom yam. Saya siang ni jarang, bahkan payah nak jumpa kedai tom yam pada waktu siang. Jadi salah tak? Tak salah. Yang penting apa dia? Kita mengikut aturan. Bila mana kita bekerja seteruk mana pun, carilah waktu untuk kita berehat. Dan yang paling penting, sebenarnya juga orang katakan bila mana dalam keadaan solat juga sebagai salah satu daripada riyadhah kita kan, kita juga merehatkan badan kita. Jadi bila mana orang yang tak solat ni dalam keadaan serabut ni hidup dia, kan dia hanya mencari harta dunia semata-mata. Ada orang yang dia rasa tak bersalah pun bila mana dia tak solat. Pada dia solat ni satu perkara yang menyusahkan, mengganggu dalam hidup dia. Jadi ada orang begitu. Biarlah kita ini dalam pada kita nak mencari rezeki, carilah rezeki yang halal, carilah rezeki yang barakah. Sebab itu kita perlukan waktu rehat yang terbaik. Kan kita lihat berapa ramai orang yang dikatakan bila mana pergi hospital, pergi klinik kesihatan, pergi buat pemeriksaan kesihatan, keadaan kesihatannya darah tingginya naik. Saya kalau kata saya pergi jumpa doktor cek tekanan darah, dia tanya saya satu soalan. Dia kata Ustaz ni tak cukup tidur ke? Ustaz ni tak cukup rehat ke? Sebab tengok tekanan darah ni agak tinggi, dia kata. Jadi kita faham lah. Sebab itu kita kena jaga waktu rehat kita, tidur kita, dan waktu-waktu yang sepatutnya kita berehat. Malam kita tidur, kan? Malam kita berehat. Hujung minggu masa untuk kita berehat bersama dengan keluarga. Jangan kita duk mengejar. Ada orang dia hanya mengejar duit semata-mata. Dia kata apa dia? Saya ada ada terbaca suatu posting, dia kata apa dia? Ada orang ni dia kehidupan dia biasa-biasa.
kehidupan dia biasa-biasa, dia bekerja hanya 5 hari dalam seminggu, 5 hari, 6 hari seminggu, malam dia ada masa bersama dengan keluarga, hujung minggu dia bersama dengan keluarga. Jadi ada satu orang ni dia jumpa dengan dia. Dia kata, nak tak saya berikan kamu kekayaan. Kan dia kata, kamu nak tak kekayaan dan sampai masanya nanti kamu boleh berehat bersama dengan keluarga, dia kata. Kan. Orang tu tanya kepada satu orang ni bertanya kepada orang yang bekerja dia santai-santai, hari biasa, 5 hari seminggu, 6 hari seminggu, ada masa malam bersama keluarga, hujung minggu bersama dengan keluarga. Jadi bila orang ni tanyakan kepada bila orang tanya, satu orang ni bertanyakan kepada dia, nak tak saya berikan satu peluang untuk kamu mendapatkan kewangan yang banyak, kamu kumpulkan harta kamu yang banyak, sampai satu masa nanti mungkin umur kamu 50 tahun, 55 tahun kamu berhenti, kamu dah ada segala-galanya, boleh berehat bersama dengan keluarga. Apa jawapan daripada dia? Kan, apa tujuan saya nak dapatkan semua tu tuan? Dia kata, kan. Jadi sahabat ni kata apa dia, yang seorang ni tanya, dia kata, ialah bila kamu dah bekerja keras, dapat cari rezeki yang banyak, nanti umur kamu 55 tahun, kamu dah boleh berehat bersama dengan keluarga. Jadi dia jawab balik, kata pada dia, tuan, kalau saya nak sekadar nak mencari harta untuk mencari suatu masa saya boleh berehat bersama dengan keluarga, kan, apa yang matlamat yang tuan katakan itu saya dah rasa dah sekarang, dia kata. Jadi saya kerja pagi sampai ke petang, malam saya ada masa bersama dengan keluarga, hujung minggu saya ada masa bersama dengan keluarga. Jadi tak perlu saya nak mengejar harta dunia terlalu berlebih-lebihan, kerana matlamatnya nanti adalah kita kata apa dia, tuan tadi kata nak berehat bersama dengan keluarga, melapangkan masa bersama dengan keluarga. Kan belum tentu umur saya 50, umur saya 55, saya bekerja bagai anak Arab, akan tiba-tiba saya jatuh sakit, masa saya bersama dengan keluarga tak ada. Kan duit yang banyak dah tak berguna. Jadi biarlah saya nikmati ianya secara bersederhana. Saya cari rezeki dalam keadaan bersederhana, ada makan minum untuk keluarga, ada masa untuk keluarga, ada masa yang paling penting untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pandangan masing-masing, ada pandangan yang berbeza, tetapi kita letakkan matlamat hidup kita pada kita hidup ini bukan semata-mata nak mencari harta dunia sebanyak mungkin, tetapi yang paling penting harta dunia ini kita jadikan sebagai bekalan, sebagai simpanan kita untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak guna harta kita banyak tetapi semakin jauh kita dengan Allah. Biarlah harta kita ni tak banyak mana, tetapi Allah Ta'ala berikan masa untuk kita bersama dengan ahli keluarga, untuk kita infakkan harta tersebut ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, seterusnya kita lihat, untuk kita mencari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu menjauhi amalan khurafat dan sesat. Jadi setiap di kalangan kita perlu mengelakkan daripada melakukan amalan-amalan khurafat dan sesat seperti ilmu hitam dan lain-lain lagi, bagi mengisi masa terluang. Ini kerana amalan itu mampu merosakkan ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 36, dalam surah An-Nisa ayat 36, yang bermaksud, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Jadi jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa juga keadaan sekalipun. Yang kita nak cari adalah redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi bila mana dalam keadaan begini, kan, ada orang dia nak cari rezeki sehingga mana dia melakukan perkara khurafat, mensyirikkan Allah, kan, dia gunakan macam-macam kaedah, dia letakkan pelaris dan sebagainya. Kan, saya dulu waktu saya meniaga ada satu tempat, ada satu orang ni, warga Indonesia, dia datang kedai kita, dia kata bang, abang nak tak ikan tempel, dia kata. Namanya ikan tempel, kita mana tahu kan ikan tempel tu apa dia. Kan rupa-rupanya ikan tempel ni istilah bagi orang yang melakukan perbuatan, dia nak buat pelaris untuk kedai dia, kita kena bayar dekat dia, adalah apa benda ni saya pun tak tahu. Kan saya pun tak melayan benda ni, kan. Jadi ada orang begitu, kan, ada orang begitu. Ada seorang sahabat saya, dia kata dia buat kerja-kerja
buat kerja-kerja welding, dia buat pasang awning dan sebagainya. Jadi ada satu kedai ni, dia kata dia nak buat kerja renovate di kedai tersebut, dia pun terpaksalah panjat ke loteng, panjat ke shilling. Dia kata terkejut dia bila tengok di atas shilling tu macam-macam jenis tangkal ada. Dia kata Allahu Akbar. Jadi hati-hati untuk kita mengelakkan daripada kita terlibat dalam perkara khurafat dan perkara yang menyesatkan. Jadi amalan khurafat yang masih diamalkan oleh masyarakat Islam, antaranya apa dia, mempercayai tangkal dan azimat mampu mendatangkan kesan kepada pemakai. Contoh kita katakan apa dia, kalau dulu zaman kecil-kecil saya pernah jumpa orang bila mana bayi menangis, bayi tak sihat dan sebagainya, diletakkan apa dia, diletkan dengan benang hitam di tangannya ataupun dipakaikan di lehernya. Kata Ustaz, ini tangkal, nak mengelakkan daripada gangguan. Jadi dia percaya kepada perkara tersebut. Ada juga orang dia buat jumpa dengan seseorang ni, dia tuliskan ayat-ayat yang saya pun tak faham, dia letakkan, kemudian dibungkus ayat tersebut, diletakkan di tali pinggang dan sebagainya. Jadi macam-macam. Jangan kita terlibat dengan perkara sebegini. Berhati-hati dengan perkara yang sebegini. Tangkal, apa juga jenis tangkal ataupun apa pun juga kepercayaan kita, kita katakan letak dalam poket ni, benda ni nanti kita selamat. Dulu saya pernah juga belajar satu jenis silat, kan pernah dah, kata pandai sangat tak pandai, tapi pernah join satu silat punya acara lah kan. Jadi kita dah belajar, akhirnya sampai satu tahap dia buat mandi limau. Saya tak ada masalah, saya dah tanya dengan guru-guru, mandi limau tak ada masalah pun. Dia kata dia ada limau ni bagus untuk tubuh badan dan sebagainya. Kemudian dia kata setiap orang kena bawa kain putih. Kain putih ni pun tak salah apa pun, tapi yang salahnya apa dia, bila guru tu mengatakan apa dia, tangkal ni tak ada apa pun, apa dia kata kain putih ni tak ada apa pun. Cumanya dia kata pernah ada satu kejadian, orang yang diberikan kain putih ni, dia kena bawa kain putih ni ke mana-mana. Jadi sampai satu masa ada berlaku kejadian kebakaran, dia kata. Jadi orang ni yang ada kain putih dalam simpanan dia, dia pun pergi masuk ke rumah ni menyelamatkan orang. Jadi dia selamatkan orang dan dia keluar dalam keadaan selamat, dia kata. Dia kata dalam keadaan selamat. Jadi di situ walaupun dia tak nyatakan yang kain putih tadi tu menjadi asbab dia selamat, tetapi bila dia katakan orang ni dia bawa kain putih ni kan dan dia terselamat, itu yang tak seronok tu. Nampaknya macam tak ada apa, tetapi di situlah dikatakan kita ini telah mensyirikkan Allah kerana kita menyatakan selamatnya itu tadi disebabkan oleh kain putih itu tadi. Kalau dia kata macam ahli bomba tu lain cerita. Bomba pakai baju, dia punya baju keselamatan. Ustaz, dia pakai baju bomba tu Ustaz, dia masuk ke api kecil, api besar tak jadi apa kan. Dia kata masuk, selamat dia Ustaz keluar. Kan asbab dia berusaha pakai baju kalis api. Itu lain cerita. Itu usaha dia. Tapi beza dengan orang yang mempercayai bahawa kain putih inilah yang menjadikan dia terselamat. Jadi hati-hati. Okay. Yang keduanya apa dia, mempercayai tempat-tempat yang dianggap keramat dan dapat menyempurnakan hajat. Ini pun masalah juga. Yang pergi dekat busut, disembahnya busut tu. Kan. Kalau dulu zaman-zaman saya muda-muda ni ada kawan-kawan yang jenis kaki nombor. Macam-macam dia nak dapatkan nombor ni, macam-macam cara dia buat. Dia mengangkong depan tempat sembahyang Cina tu, Allah, macam-macam dia buat. Janji dapat untung. Kemudian mempercayai suara binatang yang menandakan sesuatu perkara akan berlaku. Ini juga tak boleh. Kita percaya ni bunyi macam ni nanti ada orang meninggal, ni bunyi begini ada begini. Jadi jangan sampai kita dalam keadaan begitu. Ustaz, dia orang pakai tangkal untuk pelindung gangguan, tapi walhalnya benda tu lagi ikut pendamping. Betul. Kadang-kadang hati-hati bila orang bagi kita sesuatu barang, jangan kita sesuka hati ambil. Kadang-kadang orang yang asal ni, benda tersebut telah dipuja, telah dijampi. Saya pernah jumpa juga seorang sahabat saya, dia mengadu dengan saya. Dia kata, Ustaz tengok Ustaz, saya bagi Ustaz satu video. Dia ikut satu kumpulan ni, satu ajaran ni. Dia kata, masuk dalam bilik guru dia, semuanya warna kuning, kain, langsir dan sebagainya, semua berwarna kuning. Dan guru dia mengajarkan kepada dia memasukkan khadam ke dalam batu cincin. Dia katakan begitu. Letakkan khadam dalam batu cincin. Dia tunjukkan ritual dia.
Pakai cincin tak salah, tapi yang salahnya apa dia? Meletakkan khadam masuk dalam batu cincin tu. Jadi bila masa boleh digunakan katanya. Allah kan, hebat sungguh kita ni nak mengawal jin lah dalam batu tu. Sudah macam-macam benda. Dan kumpulan ni juga percaya kepada cara ilmu kebal. Dia kata ni kain ni, dia ada kain warna kuning juga, dia letak, kata ni kain ni boleh menyebabkan seseorang itu kebal. Allah, macam-macam. Jadi oleh yang demikian, sebagian yang kita memperbanyakkan ibadah serta membuang segala bentuk amalan khurafat dan karut marut supaya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi hidayah dan petunjuk kepada kita. Jadi kita kena berhati-hatilah. Dan yang seterusnya, senantiasa mengekalkan wuduk. Jadi senantiasa juga mengekalkan wuduk, kerana ini juga sebahagian usaha kita mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu senantiasa mengekalkan diri dalam keadaan berwuduk. Ini kerana konsep wuduk adalah menjamin bahawa diri kita senantiasa berada dalam keadaan bersih dan suci daripada hadas dan najis. Antara fadilat-fadilat orang yang senantiasa mengekalkan wuduk adalah apa dia? Menggugurkan dosa-dosa kecil. Allah, kan wuduk ni perbuatan yang simple, perbuatan yang mudah, kita kekalkan. Sebab apa? Tadi di awal kita dah katakan untuk menjaga kebersihan dari segi pakaian tubuh badan. Tetapi wuduk ini bukan sekadar pakaian, bahkan ia menyucikan diri kita daripada najis dan juga daripada hadas, sama ada hadas kecil maupun hadas besar. Dan perbuatan wuduk itu juga menggugurkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memelihara kita, dan juga kita diberikan kelebihan muka bersinar di padang mahsyar. Sebab itu bila mana kita mengambil wuduk dan bila mana kita membasuh muka, ya Allah, kita berdoa, ya Allah, berikanlah terangkanlah wajahku sewaktu di padang mahsyar nanti ataupun di hari akhirat nanti. Kita ambil wuduk, tangan kanan kita berdoa, ya Allah, semoga aku menerima buku amalanku dengan tangan kananku ini. Kita membasuh tangan kiri, ya Allah, semoga aku tidak menerima buku amalanku dengan tangan kiri ataupun daripada sebelah belakangku, ya Allah. Kan kita membasuh kepala kita, ya Allah, lindungilah aku pada hari akhirat nanti. Kita basuh kaki kanan kita atau kita basuh telinga kita. Kita berdoa, ya Allah, semoga aku akan mendengar perkara-perkara kebaikan sahaja, dan aku akan mendengar namaku dipanggil untuk masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Kita basuh kaki kanan, ya Allah, tetapkanlah kakiku ketika meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Dan bila mana kita basuh kaki kiri, ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan kakiku ketika mana aku meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Habis kita doa, sekurang-kurangnya ghufranaka, agar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa juga, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kan ada doa-doa dia. Jadi kita doa, kita amalkan berwuduk ini, insya-Allah Allah Taala berikan banyak kelebihan kepada orang yang senantiasa menjaga wuduk ini. Dan yang terakhir, mendidik hati, iaitu membolehkan kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendidik dan menjaga hati kita. Hati atau roh adalah raja dalam kerajaan diri. Justru hati yang perlu menjadi sasaran pendidikan kita. Kan jadi hati ini menjadi keutamaan. Gagal mendidik dan membaiki hati bererti gagal mendidik dan membaiki manusia, kerana hati ini ibarat kita katakan inilah yang mengawal diri kita sama ada kita nak buat perkara maksiat ataupun perkara kebaikan. Jadi hati ini ada dua penasihat, iaitu yang pertama akal dan juga nafsu. Apabila akal menjadi penasihat, maka hati pun baik. Sekiranya nafsu menjadi penasihat, maka raja dalam diri manusia itu pun menjadi jahat. Jadi sebab itu kena jaga hati kita. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh nafsu. Sebaliknya kita jadikan akal kita sebagai penentu kepada setiap perbuatan yang kita lakukan. Anggota zahir hanya sebagai rakyat dan kerajaan diri yang patuh pada perintah raja. Apabila hati jahat, seluruh anggota badan menjadi jahat. Apabila hati baik, seluruh anggota badan menjadi baik. Baginda Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis yang bermaksud, dalam tubuh anak Adam itu terdapat seketul daging. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh anggota badan. Dan jikalau jahat, jahatlah seluruh anggota badan. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi penting jaga hati dengan sebaik mungkin. Jadi rasa hati manusia umpama benih yang Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan dalam hati manusia. Ia adalah fitrah semula jadi.
hati mampu menjadi subur ataupun terbantut. Ini bergantung kepada usaha manusia sama ada mahu hatinya terus subur ataupun membiarkan ia terbantut sehingga mati. Begitu juga dengan hati, apabila fitrah baik manusia tidak disuburkan dari awal, kemungkinan ia mati pada akhirnya. Sebaliknya, apabila disuburkan sejak awal lagi, ia berakar umbi dalam hati sehingga hati itu mudah menjadi baik. Agak sukar apabila sudah terlewat kerana ia umpama benih yang lama terbiar tanpa disirami, dibajai dan dijaga. Jadi perasaan positif dan negatif dalam hati dapat dibantutkan ataupun disuburkan. Apabila benih positif atau mahmudah disuburkan, maka benih mazmumah akan terbantut ataupun mati. Apabila benih mahmudah yang kita suburkan, maka malaikat turut membantu menyuburkannya. Pada masa itu hati kita menjadi bersih serta mudah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila benih negatif atau mazmumah yang disuburkan, maka syaitan membantu mengotorkan hati kita. Oleh itu kotorlah ia dan susah hendak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah ceritanya pada hati kita ini umpama biji benih yang kita tanam. Bila mana kita jaga dia, kita tanam biji benih musang king di 24 kucing tidur. Apalagi udang merah. Apalagi tak tahulah. Cuma tak jumpa lagi benih durian orang tidur. Tak ada. Kalau ada nak pergi makan durian. Durian apa? Durian orang tidur. Ustaz. Tak pernah jumpa lagi. Jadi benih yang kita semai daripada kita kecil dalam diri anak-anak kita, maka kita bajai dia dengan iman, kita bajai dia dengan ilmu, kita bajai dia dengan akhlak yang terpuji. InsyaAllah membesar anak-anak kita dalam keadaan yang terbaik. Kalau kata kita biarkan anak kita sehingga dah dewasa, dah baru kita nak didik dia, agak payah. Orang kata melentur buluh biar dari rebungnya. Kalau dah jadi buluh, bila mana kita nak lentur, silap-silap dia libas kita balik. Jadi bahaya. Sebab itu pentingnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, didik anak-anak kita seawal mungkin, bermula daripada dalam kandungan. Dan kita juga, kadang-kadang orang kata, Ustaz, macam mana nak didik anak-anak yang, nak dapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, Ustaz? Jawapannya ialah jadikan diri kita terlebih dahulu sebagai insan yang soleh dan juga solehah. Sebab biasanya anak-anak dia akan belajar daripada perlakuan, perbuatan, tutur kata kita. Maknanya bila mana kita cerminkan akhlak yang terpuji, maka anak-anak akan mengikuti akhlak tersebut. Dan kita lihat yang terakhir dalam surah At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berkata, tidak ada kesusahan yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah akan memimpin hatinya. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan setiap sesuatu. Jadi kita kena banyak muhasabah diri kita supaya kita dapat melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik melalui segala tindak tanduk yang kita lakukan. Nak menjaga hati ni bukannya semudah yang kita sangkakan. Jadi kalau kata kita ni kita ni nak buat perkara kebaikan bermula daripada hati yang baik. Sebab apa? Ada satu lagu daripada Indonesia, dia kata apa dia? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Sebab hati itu akan melahirkan apa yang difikirkan, apa yang dizahirkan, itu semua bergantung pada hati kita, sama ada hati kita bersih ataupun hati kita kotor. Jadi itulah cerminan dalam kehidupan kita. Jadi saya cukup setakat itu saja, terlajak sikit. Mohon maaf atas segala kelemahan, kekurangan sepanjang kita bersama pada pagi ini. Setiap satu yang baik datang daripada Allah Ta'ala, kelemahan adalah khilaf diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan keampunan kepada kita semua atas segala salah silap yang kita lakukan, sama ada yang disengajakan ataupun tidak. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan kembali kepada admin kita. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallahu khairan kasiran jaza Al-Fadil Ustaz Mahmud Mastam yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Seperti biasa, kita doakan mudah-mudahan segala doa-doa kita pada pagi ini diijabah
berkat bacaan Yasin dan doa kita. Syukran jazilan atas perkongsian ilmu 30 wasiat Imam Syafi'i mencari hidayah Allah. Jadi kita teruskan mengikut aturan Allah. Matlamat hidup kita ialah iaitu harta demi sebagai bekalan untuk menghadap Allah. Kita juga diingatkan supaya jauhi amalan sesat, khurafat yang boleh merosakkan ibadah. Moga kita mendapat hidayah Allah, dipandu kita ke jalan yang diredai oleh Allah menuju ke syurga Allah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat, jadikan panduan dalam kita mengharungi kehidupan sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan berada di halaqah ilmu bersama dengan Gubernur Iman. Pada pagi ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Makhtar, penulis buku Asam Garam 2 Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang akan disampaikan nanti. Bagi para jemaah yang mungkin ada urusan yang perlu diselesaikan, perlu disempurnakan, mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya untuk kita pada hari ini. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang terus mengimarahkan kuliah-kuliah anjuran Gubernur Iman, dan tidak lupa kepada semua penginfak yang beriman yang terus menggulurkan infak bagi membolehkan Gubernur Iman menyediakan kuliah-kuliah bersama asatizah. Mudah-mudahan para penginfak Allah gandakan pahala yang banyak, dilimpahkan dengan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mewakili tim Gubernur Iman, mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, kelemahan sepanjang kuliah berlangsung pada pagi ini. Sesungguhnya yang baik datang daripada Maha Pencipta, yang kurang elok datang daripada kekhilafan, kelemahan diri sendiri. Kita tutup dulu tirai kuliah subuh kita pada pagi ini sekali lagi dengan rasa bangga dan sukacita. Dipersilakan Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Mastam untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya akhiri dengan lafaz kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Saya akhiri sekali lagi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.